Hai, salam sejahtera. Saya Jurul Azrul. Selamat datang kepada video siri pendek. Dan dalam ekonomi, khususnya dalam forex trading, antara perkara yang kita kena clear ialah kaitan di antara stock market, komoditi dan juga iaitu mata wang itu sendirilah berdasarkan ekonomi. Jadi apa maksud saya ialah you kena faham asas apa itu aset selamat dan juga aset risiko. Kan saya ada sebut sebelum ni, cuma kali ni kita akan perbincangkan dengan masa ke masa kerana siri video pendek ni bukan saja saya bagi knowledge, bukan saja saya bagi teori tetapi aplikasi dagangan semasa. Okay, so jadi sekarang ni saya akan terus terangkan itu apa dinamakan sebagai safe haven. Safe haven ataupun saya selalu sebut iaitu sebagai aset selamat. Inilah aset selamat. So aset selamat tu maksudnya ialah maksudnya kebanyakan orang dipercaya yang ni selamat. Sebagai contoh sekarang ni aset selamat yang ditentukan oleh orang-orang muda, khususnya dia kata Bitcoin salah satu selamat kerana dia kata dia adalah individu, bersifat individu, orang takkan tahu, password hanya dalam kepala kita je ingat, tak ada siapa boleh hack dan sebagainya kan. Jadi maksudnya safe haven adalah salah satu aset selamat kan. Jadi itu maksud dia. Okay, dia ada beberapa pecahan iaitu aset selamat ni. Dia ada kategori, let's say lah saya buat ni kat sini, iaitu let's say saya buat dari segi contoh sini satu. Okay, jadi kita kena tahu beberapa aset selamat. Dekat sini mungkin ada saya tulis dengan baik. Okay, satu ialah saya nak bagi you clear, iaitu pertama ialah kita lihatlah salah satu aset selamat yang kita sangat clear, iaitu gold itu sendiri. Dia adalah gold itu sendiri, jadi kita faham dia adalah salah satu aset selamat. So jadi maksudnya dia ada komoditi, dia ada metals. Metals adalah salah satu aset selamat. Contohnya gold, silver, platinum dan juga palladium. Dia ada macam-macam lagi lah. Satu ialah metals. Kalau kita tengok currency yang kita trading sekarang, aset selamat adalah seperti USD, CHF, JPY dan juga Euro kan. Dan kalau kita tengok dari segi iaitu stocks, dia panggil defensive stocks. Defensive tu biasanya adalah seperti contohnya perubatan, pharmacies, perubatan lah. Lepas tu di dalam food industry biasanya. Dan juga dalam, kalau sekarang ni disebabkan pandemik ni, teknologi, saya nampak teknologi lah antara yang defensif. Pasal orang gunakan teknologi. Dan ada beberapa yang lain lah. Cuma saya nak highlight lah, ini adalah kategori aset selamat yang kita tahu. Jadi sebagai contoh, kalau kita melihat satu keadaan yang teruk dari segi dagangan, khususnya kita tengok market sangat teruk ataupun ekonomi sangat teruk, bermaksud biasanya gold dan silver memang naik tinggi lah. Kan ketika pandemik mula-mula kan gold meloncat-loncat terus naik. Kan ketika vaksin keluar gold terjun terus. Itu sebagai contoh. Dan kadang-kadang dia juga kena faham ada permainan juga kaitan di antara USD sendiri kerana USD dengan gold ni dia terikat. Ni sebagai contoh. Jadi kebanyakan dia ikat ialah dengan ni gold dengan USD, XAU. Sekejap saya betulkan ni balik iaitu XAU. Okay, USD dengan juga silver, XAG, USD. So maksudnya diikat dekat situ. Palladium saya tak nak cerita lah kan. Tapi poin utama ialah dia berkait dia. So you kena faham ini kaitan dia. Jadi kalau you tanya, coach kenapa sekarang ni ialah vaksin dah ada tapi kenapa gold terus tak terjun? Okay. Kalau kita lihat first yang berita vaksin, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok yang first berita vaksin sebelum kejatuhan ni. Jadi kalau you nampak, ini semua berita vaksin sebenarnya. Kalau you perasan, kejap saya buang ini yang saya tandakan tadi awal-awal sebelum saya buat rakaman ni. Kalau you tengok dekat sini, yang jatuh dekat sini ialah vaksin sebenarnya. Cuba you perhatikan ialah vaksin. Okay, inilah vaksin. Okay, inilah vaksin. Okay, inilah vaksin. Tapi pada sama juga, you kena tengok apa punca vaksin. Ini juga vaksin. Kan, jadi kalau you perhatikan, sebenarnya setiap kali vaksin ni, news saja pun keluar, ini adalah vaksin. So, jadi kalau you perhatikan, apa yang berlaku sekarang ni, ini juga vaksin. Kan, cuba tengok dalam ini juga vaksin. Ini kenaikan ni juga adalah vaksin. Dah macam mana sekarang ni? Itu yang menarik je tu. Jadi, ini apa yang berlaku di sini sekarang ni lah. Vaksin dah confirm di UK, confirm di Jerman. Kan, Vladimir Putin memang confirm nak jalankan. Dan dia test pula efficacy sampai 95%. Final stage dah ready nak keluar. So, jadi ini kalau you tengok, kes ni sebenarnya lah, dia bermain disebabkan oleh USD. USD sekarang ni adalah sangat melemah. Dan pada sama juga USD boleh dikatakan di bawah pemerintahan Joe Biden, dia merancang untuk lakukan package stimulus yang baru, which is kita tak sure macam mana kaedah dia, maksudnya dari segi dia adalah bentuk loan ke ataupun grant ataupun memang bagi distribute macam tu ke. Tetapi poin utama yang saya nak tekankan ialah USD melemah menyebabkan ialah gold juga naik, XAU USD kan, USD melemah dekat belakang dia juga menaik. So jadi dalam kes ni kalau you perasan, dia
macam contohnya kita keyakinan sebagai trader sendiri, kita kena pandai kaitkan benda ni tau. Maksudnya ialah dia boleh jadi apa-apa. Dia boleh jadi apa-apa. Contohnya tiba-tiba pelabur tak jadilah ambil gold pasalnya vaksin bagus so kita jual US. Dia boleh tukar macam-macam. Kan? Jadi point saya sekarang ni macam ni lah. Kalau you ikut saya berita news lah. Saya buat news ni rasanya dah makan tahun tapi secara seriusnya saya buat harian adalah rasanya setahun lah. Buat harian tu maksudnya saya buat untuk salah satu broker untuk baca news dan sebagainya. Tapi bila saya perhatikan dengan betul sebenarnya isu fundamental ni ataupun isu di antara kaitan aset selamat dan juga aset risiko, iaitu mereka ni boleh buat pelbagai sebab. Apa maksud pelbagai sebab? Maksudnya macam ni. Kan? Dia tengok keadaan ni vaksin keluar, lepas tu tiba-tiba gold naik juga. Jadi dia akan sebabkan lah. Dia akan cari sebab. Jadi bukannya ialah sebab tu ialah benda ni bergerak, tetapi bila benda ni bergerak, dia mencari sebab. Saya tak tahu you faham ke tidak, tapi ini saya perasan satu pattern dalam news sebenarnya. Kan? Jadi sebenarnya saya dapati even analis pun, saya baca pelbagai banyak analis, dia juga menceritakan adalah dua possibility. Sebab tu dia terus pergi kepada dua possibility. Setiap kali dia analisis, dia buat dua possibility. Satu ialah upside, punya correlation. Satu lagi adalah downside punya correlation. Maksudnya apa yang dia baca, semua tu dia cuba correlate kan dengan, yang ni mungkin naik, mungkin turun. Kan? Tapi lah sekali jadi kelakar lah. Kita tahu kenapa kelakar? Sebab kita kena buat decision. Kan apakah soalan sekarang kita trader ni, kan kita nak bina kekayaan dengan forex ni, apakah decision making kita? So itu yang kita kena clear dari segi dagangan. Kan macam saya contoh, saya pegang vaksin contohnya, vaksin ni akan menurunkan gold, tapi gold naik. Kan? Tapi bersama juga kita tengok dari segi ini, kita dah jelas dah sebenarnya gold naik. Kalau you perasan kita ada bincang sebelum kita tengok kat sini, weekly ni memang tiada flat. Kita pun very clear. Lepas tu retracement pada kita sell pada support memang tak betul lah. Pada H1 H4 memang kena lah. Itu kita dah very clear, kita dah bincang dan discuss. Tapi point utama saya ialah sekarang ni ialah kefahaman pasal aset risiko dan juga aset selamat. Okay? So jadi maksudnya kalau you tengok dekat saya punya ni, maksudnya safe haven ni kita claim. Jadi apakah sebagai aset risiko? Apakah aset risiko? Kita tengok kat sini, itu aset risiko. Aset risiko ni dia ada beberapa jenis risiko. Salah satunya utama, saya terus direct kat sini iaitu yang salah satu utama ialah aset risiko. Nombor satu ialah kita boleh tengok AUD. Dua ialah NZD, ni currency lah. Kan, apa lagi aset risiko? Stocks. Pada saya stock adalah aset risiko. So stock ni adalah maksudnya kalau ekonomi bagus memang kau buy stocks kan. Tapi dia ada defensive stock. Kena ingat stock dia ada risiko dan juga maknanya dia bukan defensive stock lah dari segi stock ni. Dan juga apa lagi dari segi currency ialah maksudnya mereka back kepada currency. Ini adalah currency down under. Dia panggil down under. Down under tu maksudnya ialah kan Australia dengan New Zealand kat bawah dalam peta map kan. Map dunia dia panggil down under. Maksudnya dia kat bawah tu. Dia invest kat sini. Ada yang cakap political stabil, ada yang cakap macam sebab kat sana pandemik kurang, bagus dan sebagainya. Saya tak tahulah apa adakah itu 100% sebab dia. Tapi yang saya tahu, AUD NZD memang jadi pilihan untuk aset risiko. Jadi you boleh nampak benda terus menaik. Jadi persoalan sekarang ialah, adakah Euro USD ni macam mana? Contoh Euro USD. Coach, macam mana Euro USD ni? Turun ke ataupun macam mana? Kita tengok Euro USD. Kita tengok Euro USD. Euro USD ni satu benda juga menarik. Pasalnya dia terus menaik. Kan, saya baru je ada sell balik. Tapi kalau kita tengok dekat monthly, dia terus menaik. Kalau kita tengok graf dia paling rendah, yang paling kecil. Kalau you nampak dia sebenarnya dalam sudut balance sebenarnya. Balance. Jadi kalau kita ambil satu garis yang saya masukkan dekat sini, jadi you boleh nampak dia dalam keadaan balance. Dia keadaan balance. Maksudnya dia dalam keadaan, maksudnya 50% kata 50%. Jadi pada saya lah dia balance je sebenarnya. Kan saya tak rasa lah dia tak balance kan. Jadi kecuali dia ada macam GBP kat bawah tau. Yang ni adalah ini paling atas, dia paling rendah. Dan ini dia dalam keadaan balance. Maksudnya dalam keadaan ekonomi dia balance dekat tengah ni. Itu saya nampak dia balance sebenarnya pada saya lah. Kan? Maksudnya dia mungkin akan berlaku sideways dan sebagainya. Okay. Kalau kita tengok dalam contoh GBPSD, ini lain. Jadi kalau you nampak GBPSD, kalau you perhatikan dia terlalu kat bawah ni. Kalau you perasan. Jadi untuk balance kan, in order untuk balance kan, dia kena naik di sini. Di sini balik baru dia balance. Ni kawasan ni paling atas paling bawah. Jadi untuk balance dia kena kat sini. Maknanya di area grey line ni. Jadi dalam satu sudut lah kalau kita nampak, sebenarnya menarik juga persoalan ni. Pasal contohnya, kalau dia naik, apa jadi pada USD? Jadi kalau kita tengok macam ni, sepatutnya GBP kena kuat gila, USD kena lemah gila untuk membantu dia balance. Tetapi kalau USD terlalu kuat, Euro USD pula tak balance. Contoh, sebab dia balance ekonomi, mata wang asing tak boleh terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Sebab kita trading mata wang kan. Kalau gold lain cerita, kalau gold ni kalau tengok yang tadi lah dia boleh terus menguat, dan saya still yakin walau macam mana pun saya ni buyer gold kan, physical gold saya beli kat luar dan sebagainya, saya memang buyer gold dan memang saya bias kepada buy gold. Cuma dalam soal ni lah saya sedikit bias pasal vaksin keluar, kerana saya menganggap ialah saya nak buy low lagi kan. Dan saya ada juga yang saya masih hold, saya simpan sell dekat H4
sebelum ni, dan apa yang menyebabkan ialah dekat sini saya ada juga share dekat H4 dekat black line tu, dekat bahagian black line dekat bahagian situ tu. Jadi itu saya masih lagi simpan, tapi saya tengah berkira-kira juga kalau dia terlalu ambil risiko pada saya, risk tolerance saya kena buang dulu lah. Kan poin utama saya lah ini tempat saya. Kan saya jual banyak kat sini, lepas tu dia naik, tapi saya biar dulu lah. Kalau nampak dia pergi konsep ni memang naik lagi sebenarnya, cuma saya biar dulu pasal saya risau dalam keadaan tiba-tiba dia boleh bertukar putar alam. Jadi saya malas nak tu. Tapi dari segi risk risk trading saya tak berapa risk sangat, sebab still dalam makan profit lah, kita tak makan modal lagi. Jadi pada saya lah, itu saya bagi tahu salah satu benda lah you kena buat, apakah basic kepada aset selamat, aset risiko dah boleh kaitkan kadang-kadang. Jadi kita tahu kan, okay, keadaan pandemik, vaksin, okay, aset selamat, kan aset risiko, stok apa aku nak pilih. Jadi you start kena faham macam ni. At least you faham asas, sebab benda ni saya akan cerita akan datang pasal konsep ni, dan saya akan cerita macam setiap hari saya akan komen dari segi saya akan tambah ke siri video pendek ni, komen dari segi news pula. Sebab tu saya tak masukkan tajuk aset selamat, aset risiko, dan macam mana nak faham setiap aplikasi dia. Jumpa lagi, dan please like, komen, dan juga subscribe video ni. Please komen you faham ke, you dapat ke, kan, atau you tak dapat ke, you nak tahu lagi, nak saya buat video lagi ke, kan. Jangan risau, video tu mungkin saya tak buat sekarang, tapi saya janji saya akan buat dengan you satu hari nanti, satu persatu. Jumpa lagi dan salam hormat.